kaitan dengan hutang PT-PTN ataupun hutang apa-apa sahaja berkaitan dengan hutang pengajian tinggi yang dikenakan lebihan ataupun charge ke atas hutang asal, adakah ia merupakan riba juga? Dan kedudukan untuk menunaikan ibadah seperti umrah, ya, dengan menggunakan duit ataupun hasil daripada hutang ataupun pembiayaan. Jadi dua soalan awal daripada Facebook. Baik, soalan yang pertama dengan PT-PTN, iaitulah beasiswa ataupun pinjaman petabung pendidikan tinggi negara. Jadi perkara ini saya kira telah pun dibuat modifikasi oleh Majlis Fatwa Kebangsaan yang dahulunya ada masalah, maka telah pun dimodifikasi dan telah bentuk yang baru ini dinamakan ujrah 1%. Maka saya kira dengan adanya endorsement daripada pihak Majlis Fatwa Kebangsaan dan JAKIM itu, saya kira ia telah pun terlepaslah segala beban orang-orang awam yang menggunakan PT-PTN tadi. Jadi saya kira itu adalah satu endorsement yang terpakai khususnya di Malaysia. Cuma kalau dinilai dari sudut sudut akademik, mungkin ada perbincangan yang sedikit berbeza keputusannya. Tapi bagi saya tidak mau mengelirukan orang ramai. Maka di sini saya nak beritahu bahawa apabila telah adanya Majlis Fatwa yang mengatakan keharusannya, maka pandangan itu boleh dipegang oleh orang awam dan bolehlah digunakan untuk pelajaran dan juga sebagainya. Kemudian soalan yang kedua tadi berkaitan dengan menunaikan ibadah umrah dengan hutang ataupun pembiayaan. Baik, jadi ibadah umrah ini adalah sunat sahaja, dan ibadah dan hutang itu boleh menyebabkan haram. Jadi di sini perlu berlakunya fiqhul muwazzanat, iaitulah pertimbangan manfaat dan mudarat. Umrah, kalau umrah tadi satu hal, kalau haji, nak buat haji yang pertama. Jadi ada perbincangan di kalangan ulama, adakah orang yang tak mampu membayar ini dan nak buat pembiayaan, nak buat pinjaman daripada keluarga sebagai contoh, boleh atau tidak boleh? Adakah dia termasuk dalam kalangan yang Allah SWT dah tersebut dalam Quran secara jelas, iaitulah faman siapa yang tidak ada kemampuan, mesti ada kemampuan. So kemampuan itu apa maksud dia? Kemampuan keselamatan, kemampuan harta, kemampuan fizikal. Maka ada di kalangan ulama yang mengatakan tak perlu untuk pergi haji dalam keadaan berhutang. Walau bagaimanapun ada di kalangan ulama juga yang mengatakan bahawa sekiranya kita mempunyai kerjaya yang bagus, yang stabil pendapatannya, lalu kita meyakini kemampuan untuk membayar hutang kerana nak pergi haji itu adalah aghlabiyatuz zan disebut dalam kaedah fikihnya, itulah dalam istilah fiqahnya, iaitulah kemungkinan besarnya mampu untuk bayar dalam keadaan yang very structured ketika itu diharuskan. Mereka itu dua perkara yang berbeza. Kalau kita rasa memang tak mampu nak bayar dan boleh menyusahkan, maka jangan. Kerana haji walau dia makbul macam mana pun, tapi yang hutang tak mampu bayar dan meninggal, habis cerita. Tak pergi ke mana, tak ke mana haji itu. Jadi demikian lagi ringan bab umrah, kerana umrah adalah sunat sahaja. Wallahu a'lam. Baiklah, satu soalan yang